Masih lagi dalam tajuk pembiasan cahaya, tapi kali ini kita akan diperkenalkan dengan satu kaedah lain, satu lagi cara untuk kita menyiasat nilai indeks biasan. Pernah lihat fenomena di mana macam ni lah, seorang ibu nampak kaki anaknya pendek semasa di dalam kolam. Ini salah satu contoh soalan yang kamu akan jumpa. Cikgu bacakan. Masukkan sekeping duit shilling ke dalam cawan. Tanpa mengubah kedudukan mata anda, masukkan air perlahan-lahan ke dalam cawan. Senang cerita, tengok video ni lah. Terangkan fenomena yang anda perhatikan. Sebelum tu kita kena faham dulu istilah dalam nyata dan dalam ketara. Perhatikan gambar di sebelah kanan ni. Mengapakah kedudukan imej ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air? Ini sama macam duit shilling tadi. Ikan yang sebenar berada di bawah. Jadi, cahaya daripada ikan ni, cahaya dari objek, sampai ke sempadan medium, dia akan terpesong kerana ketumpatan medium udara lebih rendah. Jadi, cahaya itu akan masuk ke mata. Oleh kerana sifat cahaya yang bergerak lurus, jadi kita melihat bayang-bayang ikan betul-betul di atas ikan sebenar. Situasi ini terjadi disebabkan oleh pembiasan cahaya. Maka dalam nyata ialah kedalaman daripada ikan sebenar ke permukaan. Ini kita panggil dalam nyata. Dan kedalaman ikan imej, ini ialah dalam ketara. Jadi yang kita perhatikan ini ialah dalam ketara. Seterusnya, apa kaitan indeks biasan dengan dalam nyata dan dalam ketara? Tanda dan labelkan dalam nyata dengan H besar dan dalam ketara dengan H kecil. So, dalam nyata ialah kedalaman daripada objek ke permukaan. Objek sebenar ke permukaan, dan kita kena tandakannya dengan H besar. Dalam ketara ialah kedalaman dari bayang-bayang ke permukaan. Kita tandakan dengan H kecil. Apakah maksud dalam nyata? Dalam nyata ialah jarak objek ke permukaan air. Apakah maksud dalam ketara? Dalam ketara ialah jarak dari imej ke permukaan air. Tuliskan persamaan untuk indeks biasan yang melibatkan dalam nyata dan dalam ketara. Jadi indeks biasan ialah nisbah antara dalam nyata dibahagikan dengan dalam ketara. Sebab itu kita dapati indeks biasan nilainya mesti lebih besar daripada 1. Sebab nilai dalam sebenar lebih besar daripada dalam ketara. Jadi nombor yang besar dibahagikan dengan nombor yang kecil. Jawapannya mesti lebih daripada 1. Dalam subtopik ni kita ada satu eksperimen yang penting, iaitu menentukan indeks biasan air menggunakan kaedah tanpa paralaks. Apa benda kaedah tanpa paralaks ni? Kita lihat eksperimen ini dalam bentuk video.
kredit untuk video Cikgu Khairul Anwar tadi. Kalau kita perhatikan daripada data yang kita kutip tadi, semakin besar nilai dalam nyata, semakin besar jugalah nilai dalam ketara. Bermakna, dalam ketara berkadar terus dengan dalam nyata. Kalau kita lukis graf dalam nyata melawan dalam ketara, kita akan dapati graf kita dalam bentuk garis lurus, di mana kecerunan graf berkenaan akan mewakili nilai indeks biasan. Perhatikan nilai indeks biasan lebih kurang sama antara setiap percubaan. Dapat dibuat kesimpulan di sini bahawa indeks biasan ialah nisbah antara nilai dalam nyata dan dalam ketara. Soalan latih 2B. Berapakah indeks pembiasan bagi kaca? Indeks biasan bagi kaca ialah dalam nyata dibahagikan dengan dalam ketara. Perhatikan nilai indeks biasan tak ada unitnya sebab unit sudah dihapuskan. Seorang lelaki cuba menembak seekor ikan seperti yang dilihatnya di dalam air. Tembakannya tidak mengena ikan itu. Mengapa tembakannya tidak mengena ikan? Ia tembak imej ikan yang berada di atas ikan sebenarnya. Apakah cara jika lelaki itu ingin menembak ikan dalam tasik itu? Tembak ke bawah atau bersudut tepat dengan ikan. Wow, pedal pop. PDPR selesai sebab cikgu nak pergi beli aiskrim. Aiskrim, tunggu!